Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Baru-baru ini, dalam satu perkembangan terkini, keadaan terkini bekas Perdana Menteri Najib Razak. Satu maklumat dari internet, dari sosial media, melalui Facebook page Najib Razak. 365 hari telah berlalu pergi di sebalik tirai besi beralaskan dinginnya lantai simen. Tikar sejadah menjadi teman sujud, mengerjakan solat 5 waktu, merayu belas kasihannya, meringankan ujian beban, mendoakan ketenangan, kebebasan derita. Di subuh, menanti sinar mentari pagi, menembusi jendela tirai besi. Di waktu senja, bertukar malam, hening dan sunyi, mengalunkan Al-Quran, berzikir dengan hati. Keseorangan, walaupun tahu Allah sentiasa ada, tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya. Demikian adalah satu entry terkini dari Facebook page Najib Razak. Dan di sini terdapat banyak komen. Ada yang kata, kepada bosku, saya pasti ramai yang menunggu Datuk Seri bebas. Harap bosku tabah dan pasti ada hikmahnya. Semoga Datuk Seri Najib diberikan kesihatan yang baik, digandakan ketabahan dan dipermudahkan segala urusan. Moga DSNR sentiasa dalam lindungan selalu dan dipermudahkan semua urusan. Ada yang kata, stay strong, the rakyat will always with you. Moga sihat, urusan dipermudahkan. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Semoga Datuk Seri sentiasa sihat dalam perlindungan dan kasih sayang. Semoga dipermudahkan segala urusan Najib Razak. Setiap yang berlaku ada hikmahnya. Semoga bosku sihat, dipanjangkan usia, serta dipermudahkan segala urusan. Ujian memang selalu ada bosku, bersabarlah. Semoga terus istiqamah dan dipermudahkan segala urusan. Semoga DSNR dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. Ada yang kata, be strong Datuk Seri. May Allah give you the strength and patience. Di sini kita dapat lihat beberapa komen dari netizen dari rakyat Malaysia. Maklumat terkini ataupun entry terkini Facebook page Najib Razak. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, baru-baru ini tular, kononnya terdapat beberapa ahli parlimen barisan nasional yang akan meletakkan jawatan untuk memudahkan ataupun untuk supaya pilihan raya kecil akan diadakan sekiranya mereka melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen. Dan kononnya spekulasi ini, gerakan ini, ahli parlimen yang meletakkan jawatan itu akan meminta bantuan PN dan PN akan menang di kesemua pilihan raya kecil ini dan seterusnya untuk membentuk kerajaan baru lagi. Nah, saudara-saudara, satu ulasan dari syahbudin.com, tidak mungkin ada ahli parlimen BN berani letak jawatan. Saudara-saudara, baru-baru ini ada yang kata 10 MP BN akan meletakkan jawatan. Yang terkini pula adalah 7 MP BN. Persoalannya, kalau 20 MP BN sekalipun nak letak jawatan, kalau mereka sanggup untuk melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen, mereka akan tetap lakukan. Tetapi sehingga hari ini, sudah hampir
setahun. Nah, dari bulan 11 sehingga bulan Agustus belum ada pun yang nak letak jawatan. Dalam artikel ini ataupun ulasan dari syahbudin.com, entah sudah kali yang keberapa, kini sekali lagi muncul perkabaran kononnya ada sejumlah ahli parlimen BN akan meletakkan jawatan dengan tujuan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Kali ini dikatakan ada seramai 7 MP BN akan berbuat demikian. Diberitakan mereka akan meletakkan jawatan bagi membolehkan PRK diadakan, dan selepas ahli-ahli parlimen berkenaan menang semula, mereka akan segera bekerja sama dengan PN untuk menggerakkan pertukaran kerajaan. Walaupun tidak disebut identiti siapa 7 ahli parlimen itu, mereka terbabit difahamkan ialah 4 dari Johor dan masing-masing 1 dari Pahang, Sabah, dan sebuah negeri di sebelah utara. Memandangkan jumlah ahli parlimen BN hanya ada 30, 26 UMNO, 2 MCA, dan masing-masing 1 daripada MIC dan PBRS. Barangkali tidaklah terlalu sukar meneka siapa 7 ahli parlimen berkenaan. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kabar angin ini tidak tahu dari mana maklumat ini didapat. Tetapi, adakah tidak kisahlah 10 ataupun 7 MPBN ini sanggupkah mereka untuk melepaskan jawatan mereka sebagai MP? Dan adakah sekiranya PRK diadakan semula? PRK diadakan, adakah mereka boleh menang semula? Dan kononnya di dalam ulasan ini, adakah mereka akan betul-betul bersama dengan PN? Nah, semua ini benar-benar gantung. Saudara-saudara, sebagai respon awal kepada perkara itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid mengatakan semuanya hanya kabar angin semata-mata. Kenyataan Zahid Hamidi itu boleh dikata hampir 100% adalah benar. Kalau kabar angin ini hanyalah, kalau perkara ini tular, 7 MPBN ataupun 10 MPBN akan meletakkan jawatan dan sokong PN. Tetapi Presiden ataupun pengurus CBN sendiri membuat pengakuan bahwa semua itu kabar angin. Maksudnya, musnah lagi cita-cita ataupun harapan Mahyadin dan Hadi untuk menjadi kerajaan. Dan yang peliknya, mereka sangat taksub, pembangkang, sangat taksub untuk menjadi kerajaan. Sedangkan itu akan membuat ramai pelabur tidak senang untuk melabur kalau balik-balik tukar kerajaan. Sedangkan kerajaan hari ini, bagi saya, boleh diteruskan tanpa ada masalah pun. Padahal PRN baru-baru ini pun, PN tidak mampu menang 6-0. Walaupun memang tidak dapat dinafikan kemenangan kerusi banyak berpihak kepada PN, tetapi keputusan adalah 3-sama. Dalam ulasan ini lagi, ahli-ahli parlimen berkenaan bukan saja masih sayang dengan status ahli parlimen masing-masing, malah mereka juga takut kalah jika bertanding semula. Selama ini hidup mati mereka dalam perjuangan adalah dengan menumpang nama UMNO, bukan atas kekuatan pribadi yang dimiliki. Pada akhir ulasan ini, sebaik berakhirnya PRN, banyak kerja harus mereka lakukan untuk memberi cabaran yang benar kepada PHBN dan Kerajaan Perpaduan dalam PRU 16. Ini adalah untuk PN. PN juga sebaik-baiknya tidak usah terpedaya dan memasang angan-angan lagi mahu menjatuhkan kerajaan di pertengahan penggal atau melalui tebuk atap sebagaimana dilakukan pada 2020. Lupakan sajalah cerita-cerita mahu menjadi kerajaan dengan cara bukan melalui pilihan raya. Dalam apa juga perkara yang diimpikan, ia terlalu sukar menjadi kenyataan kalau tanpa disertai dengan keberanian menurut Syahbudin Husin. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan ulasan ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.